Ahli sunnah wal jamaah adalah apa yang dibawa oleh majoriti ulama. Datanglah iaitu Imam Abul Hasan Al-Asy'ari membentuk suatu front atau suatu barisan, yang mana barisan itu memberanikan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah berada di bawah satu bendera melawan Mu'tazilah, dan terbinalah ahli sunnah wal jamaah. Jom sama-sama kami, caranya mudah, hanya klik join button. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana iza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada yang terhormat Imam Besar Masjid Negeri Selangor yang saya hormati dan saya kasihi, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para imam di masjid yang mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. Pertama kalinya kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan takdirnya telah menentukan kita semua untuk dapat bersama-sama jamaah, iaitu jamaah kewajipan solat maghrib dan juga solat isya, insya-Allah. Selawat dan salam dilimpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat beliaulah kita berharap di akhirat kelak. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Pada malam hari ini saya berhasrat untuk memberikan sedikit sepatah dua kata tentang baru-baru ini, iaitu multaqa ahli jawatankuasa fatwa negeri-negeri seluruh Malaysia telah berkumpul bersama-sama, iaitu tepatnya di hotel sama-sama di Sepang, iaitu negeri Selangor sendiri, yang mana di dalam pertemuan tersebut telah disepakati dan telah disetujui bersama, iaitu mereka meminta untuk resolusi dan kesepakatan bersama antara seluruh negeri ditetapkan bahawa Ahlus Sunnah wal Jamaah merupakan mazhab akidah yang dipegang oleh seluruh negeri-negeri yang ada di Malaysia. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, sesuai dengan permintaan daripada masjid bahawa setiap pengajian saya di masjid ini adalah berbicara tentang akidah, maka judul saya pada malam hari ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah di alam Melayu. Yang dimaksudkan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kita melihat kisah bahawa Islam ketika datang melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, sataftariqu ummati ila salasa wa sab'ina firqatan, di mana umatku akan terpecah sebanyak 73 golongan, kulluhum finnari, semua mereka berada di api neraka, illa wahidah, kecuali satu. Lalu ditanya, manhum ya Rasulullah, maka Rasulullah SAW menjawab, siapakah dia? Maka Rasulullah SAW menjawab, ma ana alaihi wa ashabi, iaitu siapa yang aku berpegang dan para sahabat-sahabatku berpegang dengannya. Hadis ini difahami oleh para ulama, yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah ma ana alaihi wa ashabi. Kerana apa? Kerana di zaman Rasulullah SAW dalam bab akidah tidak ada perpecahan sama sekali. Apabila disambung, baik itu pada zaman sahabat juga mereka ittifaq dalam masalah akidah. Perbezaan di kalangan mereka adalah hanya masalah-masalah fiqh yang sebangsa fara' atau dipanggil dengan far'i atau furu'. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, daripada perbezaan ini dia tidak mencederakan atau mencacatkan mana-mana i'tiqad para sahabat. Dan ketika itu mereka memiliki murid-murid yang dipanggil dengan iaitu tabi'in, iaitu orang yang mengikuti para sahabat. Maka ketika wujudnya tabi'in, terjadilah beberapa kesalahfahaman dan beberapa ghulu atau ekstremisme di dalam berakidah, yang mana lahirlah
beberapa golongan yang ikut kepada para sahabat akan tapi memiliki pemahaman yang agak hulwu, sehingga lahirlah yang dipanggil dengan golongan Khawarij, iaitu mereka mengkafirkan siapa-siapa yang tidak bersama mereka. Mereka mengkafirkan Ali radhiyallahu anhu, dan mereka mengkafirkan Muawiyah radhiyallahu anhu juga. Dan mereka membunuh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, tapi mereka tidak berhasil membunuh Sayyidina Muawiyah. Lalu setelah itu juga muncul golongan yang patah balik, iaitu yang balas balik kehuluan mereka, yang dipanggil dengan golongan Nawasib, di mana golongan Nawasib ini mengkafirkan Ahlul Bait. Mereka mudah apabila tahu Ahlul Bait, ingin membunuh Ahlul Bait dan menganggap Ahlul Bait ini adalah kafir, sehinggalah sampai kepada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, yang mana beliau telah mengharamkan perkara tersebut dan beliau memuliakan para Ahlul Bait. Jadi ahli sunnah wal jamaah adalah apa yang dibawa oleh majoriti ulama, dan perkara tersebut berjalan seperti itu sampailah datanglah iaitu Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, yang mana beliau hidup di zaman kegemilangan, iaitu golongan Mu'tazilah. Maka Imam Abul Hasan Asy-Syadzili inilah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari inilah yang nantinya keluar daripada mazhab Mu'tazilah dan membentuk suatu front atau suatu barisan, yang mana barisan itu memberanikan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah berada di bawah satu bendera melawan Mu'tazilah, dan terbinalah ahli sunnah wal jamaah. Maka ulama berpendapat, siapakah definisi ahli sunnah wal jamaah? Ulama mengatakan humul ladina lazamu sunnatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang melazimi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa tariqatas sahabati, dan jalan atau cara para sahabat, fil aqaidi diniyah, di dalam akidah-akidah agama, wal a'mali al badaniyah, iaitu dan amal-amal yang bersifat anggota badan, wal akhlaqi al qalbiyah, dan pengamalan yang bersifat akhlak, iaitu tasawuf yang bersifat hati. Maka dari pendapat ini, salah seorang ulama besar di Tunis yang bernama Al-Imam Al-Baqi Al-Qumi At-Tunisi, di dalam kitabnya Tahrirul Matalib lima tadamanathu Aqidatu Ibn Al-Hajib, iaitu beliau mensyarahkan kitab Aqidah Ibn Al-Hajib. Ibn Hajib ini salah seorang ulama mazhab Maliki yang terkenal, yang dianggap seperti Imam Nawawi tapi dalam mazhab Maliki. Ini Imam Ibn Hajib. Beliau memiliki usul fiqh, memiliki furu' dan juga kitab akidah yang ringkas. Dalam syarah kitab akidah ini yang dikarang oleh Mufti Tunis ini, beliau berkata, wa'lam anna ahlas sunnati, ketahuilah bahawa sesungguhnya ahlas sunnah, iaitu ahli sunnah wal jamaati, iaitu ahli sunnah wal jamaah, kullahum, seluruhnya mereka, qad ittafaku, itu benar-benar berittifaq, bersepakat. Jadi ahli sunnah ni bersepakat, tuan-tuan dan puan-puan, ala mu'taqadin wahidin, pada satu jenis akidah, fima yajibu, iaitu pada apa yang wajib secara akal lah. Maksud dia akal tak boleh terima ketidakwujudan perkara tersebut. Wa yajuzu, dan apa yang harus, berarti akal boleh terima dia wujud dan dia tidak wujud, itu nama dia harus dalam hukum akalnya. Wa yastahilu, dan apa yang mustahil, iaitu akal tak boleh terima kewujudan perkara tersebut. Jadi ulama ahli sunnah wal jamaah ni semuanya sepakat dalam hal apa yang wajib, apa yang harus, dan apa yang mustahil, iaitu mustahil bagi hak Allah Subhanahu wa taala dan bagi hak para anbiya atau nabi dan rasul. Wa in ikhtalafu, hanya saja mereka berbeza pendapat, fit turuqi, di dalam cara atau jalan, iaitu jalan untuk menghasilkan, wal mabadi', dan prinsip-prinsip umum, al musilati, yang dapat membawa ila zalika, kepada apa yang disepakati tadi. Jadi yang beza tu apa? Cara berdalil, tuan-tuan. Kalau kita ibarat dia hari ini nak berdalil ni pakai apa? Ada yang pakai Quran Sunnah, ada nak yang berdalil pakai rasional, ada yang nak berdalil tapi dengan cara apa? Dengan cara hujah-hujah yang seperti retorik dan lain-lain.
macam-macam cara. Yang mana mereka berbeza-beza untuk sampai kepada apa yang disepakati dalam akidah yang mereka ittifaqkan, yang mereka sepakati. Au fil limmiyatil mas'alati, atau dalam hal kenapa. Maksud dia dalil tu, kalau kita kata Allah SWT ni Esa, kenapa Allah Esa? Ini dipanggil dengan limmiyatil mas'alah. Jadi kita tanya, Ustaz, sifat Allah SWT ada berapa? Ada 20. Kenapa 20 Ustaz? Ini limmiyatil masalah. Ini cara untuk sampai itu saja yang beza. Wabil jumlati, dan secara keseluruhannya, fahum bil istiqra'i thalathu tawaif, iaitu secara globalnya. Kalau kita nak perinci dalam-dalam tu memang banyak lah, tapi kita tengok secara umumnya tuan-tuan dan puan-puan, itu boleh bahawa ahli sunnah wal jamaah ini terbagi kepada 3 golongan yang besar. Al-ula, yang pertama, golongan yang pertama, ahlul hadis, iaitu dipanggil sebagai golongan ahlil hadis. Iaitu apa? Ahlul hadis ini wa mu'tamadu mabadi'ihim, yang dipegang di dalam asas prinsip mabadik mereka di dalam berhujah, itu adalah al-adillatu as-sama'iyatu, adalah dalil-dalil yang sebangsa sama', iaitu dalil naqli. A'ni, yang aku maksud, iaitu mu'alif kata yang dia maksudkan al-kitaba, iaitu Al-Quran, was sunnata, dan sunnah, wal ijma'a, dan ijma'. Kerana ijma' itu mengikuti kepada iaitu Quran dan sunnah. Berarti apa? Hal hadis ini adalah golongan yang dalil dia adalah berpegang kepada dalil naqli. Kita panggil macam itulah. Siapakah mereka? Seperti Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Baihaqi, Imam Ibn Abdul Bar Al-Andalusi. Ini adalah ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah, yang mana mabadi'uhum adalah al-adillatu as-sam'iyah, dalil-dalil secara nakli atau sama. Jadi jangan kita pusingkan pula. Ahlul hadis ini adalah golongan yang apa? Golongan yang tak takwil, tak boleh. Kerana apa tak boleh? Ada ulama ahlul hadis yang memang takwil. Itu kita kena terima. Beza dia apa? Dalil mereka berhujah adalah dalil naqli. Dalil naqli. Jadi kita boleh contohkan Imam Baihaqi yang paling mudah. Imam Baihaqi, dia ada kitab nama dia Asma wa Sifat. Dia ada kitab yang nama dia Al-Hidayah fil I'tiqad. Kalau tak salah nama dia Al-Hidayah. Di mana kitab itu jelas dalil-dalil dia adalah Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Tapi dia juga melakukan tafwid, dia juga melakukan ta'wil. Misalnya dia melakukan tafwid, dia jelas dia menyatakan apa makna tafwid, iaitu menyerahkan makna bagi ayat-ayat mutasyabihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Asaniyah, itu golongan yang kedua adalah ahlun nazari al-aqli, adalah golongan yang nazar al-aqli. Nazar aqli ni apa? Menggunakan penalaran rasional, tuan-tuan. Wasina'ah al-fikriyah, dan juga apa-apa yang berkaitan dengan produk berfikir. Lebih kurang macam itulah. Produk-produk berfikir, iaitu mantik, logik, matematik, fizik, dan lain-lain. Wahum al-Asy'ariyah, mereka adalah Asy'ariyah wal Hanafiyah, mereka adalah golongan Asy'ariyah dan Hanafiyah. Jadi mereka ini yang dipanggil dengan golongan Asy'ari. Ini yang disebut oleh AJK, oleh Multaqa AJK Fatwa seluruh negeri-negeri di Malaysia. Mereka menetapkan bahawa Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikut manhaj Asy'ariyah dan Maturidiyah. Saya tahu ada di kalangan tuan-tuan dan puan-puan mungkin nak sebut Asy'ariyah pun susah sebab jarang kenal. Padahal nanti akan saya syarahkan bahawa ulama Melayu dari dulu sampai sekarang semuanya majoriti berakidahkan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Lalu disebut lagi bahawa wa Syekhul Asy'ariyati Abul Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Asy'ariyah tu siapa? Guru mereka atau pengasas mereka adalah Abul Hasan Al-Asy'ari. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Abul Hasan Asy'ari ini yang saya sebutkan tadi, dialah penutup atau membina
membina bendera Ahlussunnah wal Jamaah melawan Mu'tazilah dan lain-lain. Dia sebagai imam fil aqidah, dia memiliki kitab-kitab akidah yang terkenal, Maqalatul Islamiyyin Al-Lumma. Lalu dia juga memiliki kitab Risalatu ila Ahli Saghar dan lain-lain kitab-kitab yang penting di dalam ilmu akidah. Ini adalah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, meninggal tahun 324, berarti beliau termasuk ulama salafus soleh, Okey. Lalu disebut wa Syekhul Hanafiyati, dan pengasas ataupun guru bagi Hanafiyah adalah Abu Mansur Al-Maturidi, Imam Abu Mansur Al-Maturidi rahimahullah. Wa hum muttafiquna, bahawa mereka sepakat fil mabadi'i al-aqliyati, di dalam mabadi' yang sebangsa aqliyah rasional. Fi kulli matlabin, pada setiap matlab, yatawaqqafu as-samu alaihi, yang mana sama tergantung padanya. Jadi mereka, iaitu apa? Mereka sepakat. Al-Quran bersabda, Allah SWT berfirman, "Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata." Kalaulah di dalam langit dan bumi ini ada Tuhan-Tuhan selain Allah, nescaya akan hancurlah. Mereka sepakat. Mereka kata ini dalil tamannu. Lalu mereka rasionalkan. Mereka rasional tu kan apa? Masuk menjelaskan secara rasional. Kerana apa, tuan-tuan dan puan-puan hadirin wal hadirat hafizakumullah? Kerana manusia ini bermacam-macam. Kalau macam tuan-tuan ni lahir-lahir dah Islam, kita kata, oh apa dalil dia Ustaz? Saya baca ayat Al-Quran. Tuan-tuan faham tak faham? Dengar Al-Quran, oh ni Al-Quran, terus percaya. Ini ada orang yang macam tu. Kalau orang tu kelentong, tak tahu, sebab tak tahu makna, tapi dia pegang pada perkara tersebut kerana Al-Quran dia tunduk. Cuba kalau kita jumpa golongan yang bukan Islam, yang tak pernah dengar ayat Al-Quran, bila dia dengar azan dia kata ada orang menyanyi, misalan dia. Cubalah tuan-tuan, bawalah 100 ayat Quran, bawalah 1000 hadis sekalipun, dia takkan terima. Kerana apa? Dia tidak ada qadar mushtarak, iaitu qadar yang dikongsikan antara kita dengan dia, kecuali yang dipanggilkan rasional, akal. Maka apabila kita berhujah dengan mereka, baru kita kena pakai rasional. Contoh dia, kita sepakat dalam bab matematik 1 tambah 1 2, betul? Betul. Siapa yang kata 3, orang gila lah, kan? 1 tambah 1 mesti 2. Maka cuba kita kata, iaitu apa? Alam ini berubah. Setiap benda berubah mesti baru. Berarti alam ini baru. Benda baru mesti ada yang menciptakan. Tidak mungkin ada benda baru dari tidak ada lalu ada tanpa ada yang tak menciptakan. Mesti ada yang menciptakan. Ibarat dia, wujud tak meja ni boleh wujud tanpa ada orang yang menciptakan. Tanpa ada carpenter, impossible. Mesti ada carpenter. Dan langit dan bumi ini jelas memerlukan kepada sonek, iaitu zat yang menciptakan langit dan bumi. Lalu dia kata apa? Wa fil mabadi'i sam'iyati fi ma yudrikul aqlah, iaitu apa? Dan di dalam mabadi' yang sam'iyah, pada apa yang yudriku al-aqlu jawazahu, yang mana akal menerimanya, boleh menangkapnya, jawazahu, keharusan perkara tersebut faqat. Jadi ada hal-hal yang mereka iaitu pegang pada akal sahaja. Seperti apa? Seperti menetapkan keesaan dan juga menetapkan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kalau pakai dalil nakli, nanti dia kata tak menyelesaikan masalah. Impossible. Kita nak yakinkan orang, hujah dia apa? Quran. Aku tak percaya Quran. Hujah dia apa? Quran. Aku tak percaya Quran. Hujah dia apa? Quran. Aku tak percaya Quran. Contoh dia berdebat dengan golongan yang bukan Islam. Itu tak betul. Cara macam tu. Macam mana kita nak berhujah dengan orientalis apabila orientalis tak terima Al-Quran? Ini misalan dia. Maka dia kata kena pakai akal, kerana ini qadar mushtarak antara dua belah parti tadi. Lalu dia sebut kedua, wal aqliyati was sam'iyati fi ghairihima, dan berpegang pada akli dan sama dan nakli pada selain kedua-duanya. Iaitu apa? Ada perkara yang dipegang pada Al-Quran dan juga pada rasional. Contoh dia sifat sama, basar, kalam. Ini adalah dipegang dengan dasar apa? Dengan dasar sama dan juga akli. Dua-duanya diterima dalam mazhab Asy'ariyah. Diterima. Okey.
wattafaqu fi jami'il matalibi, dan mereka semua sepakat pada semua matalib al-i'tiqadiyati yang sebangsa i'tiqad. Jadi dalam hal ini mereka sepakat illa fi mas'alati taqwini wa mas'alati taqlid. Jadi perbezaan khilaf antara golongan Asy'ariyah dengan Maturidiyah adalah hanya pada dua perkara. Kalau saya bukan hanya dua perkara, tapi ada lagi, cuma yang paling nampak adalah dua perkara lah, iaitu masalah apakah takwin termasuk sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau menurut Imam Abul Hasan Asy'ari atau menurut Asy'ariyah, dia bukan termasuk sifat tapi termasuk af'al Allah Subhanahu wa taala. Kalau menurut Maturidiyah, dia termasuk sifat Allah Subhanahu wa taala, kerana idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Itu alasan dia. Wal mas'alati taqlid, dan masalah taklid. Lalu ada lagi khilaf-khilaf, tapi khilaf tersebut hanya sekadar ramzi saja atau sekadar lafzi sahaja. Berarti itu adalah golongan yang dipanggil dengan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Yang ketiga, as-salisatu, golongan yang ketiga, ahlul wijdani wal kashfi, iaitu golongan wijdan, iaitu yang ditemukan dengan ina, dari dalaman dia menemukan keesaan Allah SWT, wal kashfi, dan kasyaf, Allah kasyafkan dia. Wahum as-sufiyatu, mereka adalah golongan sufiyah. Jadi sufiyah ini juga termasuk ahlu sunnah wal jamaah melalui jalan wijdani wal kashfi. Ini. Lalu wa mabadi'uhum mabadi'u ahli an-nazari wal hadis fil bidayah. Dasar asas mereka di dalam berdalil awalnya adalah berpegang pada atau sama dengan golongan mutakallimin atau ahli nazar tadi, iaitu Abul Hasan Asy'ari dan Maturidi, wal hadisi, dan juga hadis. Awalnya ada di kalangan mereka ahlul hadis. Contohnya siapa tuan-tuan? Imam Al-Kushairi, dia seorang sufi besar, sufi yang hebat, tapi dia awali perjalanan dia dengan seorang mutakallimin, mutakallim dalam akidah Asy'ariyah. Lalu di akhir perjalanan dia, sufi dia menguasai diri dia, wijdani wal kashfi, sehingga beliau mengarang kitab yang terkenal, iaitu Ar-Risalah Al-Kushairiyah. Cuba baca, itu adalah kitab pondasi di dalam ilmu tasawuf. Itu Imam Kushairi. Contoh yang kedua di kalangan ahli hadis adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dia asalnya adalah muhaddisun. Iaitu asalnya dia muhaddisun, termasuk golongan ahlul hadis. Atau ulama-ulama yang lain terkenal seperti Imam As-Sakhawi. Imam Sakhawi ini muhaddis, tapi juga sufi. Dan juga banyak ulama-ulama tasawuf yang terkenal lainnya yang merupakan seorang ahli hadis. Kalau kita pergi ke Maghribi, paling banyak kita boleh jumpa Sada Umariyah, kita boleh jumpa Kataniyah. Mereka al-Huffaz yang hafal hadis dan ahli hadis, meriwayatkan hadis, mentashih dan mentarjihkan hadis. Tapi at the same time mereka juga sufi. Nampak ni? Pada waktu yang sama mereka juga sufi. Awalnya hadis, di akhirnya adalah as-sufiyah. Walu wal kashfu wal ilhamu fi nihayah, iaitu kashfi dan ilham, iaitu fi nihayah, pada akhirnya. Itulah yang disebut oleh Imam Al-Baqi Al-Kumi tentang siapakah Ahlussunnah wal Jamaah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Lalu bagaimana dengan kita di Nusantara? Sebelum kita tengok silsilah, kita kembali kepada salah seorang ulama besar di alam Melayu yang dipanggil dengan Syekhul Islam Melaya, iaitu Syekh Abdullah Fahim. Siapakah Syekh Abdullah Fahim? Ulama besar Nusantara ni, alam Melayu ni, iaitu Malaya ni lah bapa kemerdekaan kita, yang menetapkan tarikh kemerdekaan kita juga. Apa beliau kata? Tuan-tuan sedia maklum, beratus-ratus tahun bahawa orang bangsa Melayu semalaya ini, dari peringkat ke bawah hingga ke peringkat ke atas, awam-awam, qadi-qadi, ulama-ulama, menteri-menteri, hingga raja-raja sekalian, mereka itu bermazhab dengan mazhab Imam Asy-Syafi'i ijma'an. Cuba kita pergi
Irian Jaya, paling hujung ni Irian Jaya, kan? Ujung masyrik lah kita panggil. Yelah, Australia tu tak payah hitung lah, kira tu negeri baru tu, negara baru. Malaya ni lebih tua dari Australia sebenarnya. Okay, dari Irian Jaya ni kita ukur mazhab dia apa? Syafi'i. Sampailah ke NTB, NTT, sampailah ke NTT tu apa? Nusa Tenggara Timur, NTB Nusa Tenggara Barat. Indonesia lah. Sampailah Pulau Jawa masuk ke Sumatera, Malaya, Borneo. Pergi ke Champa di Cambodia hari ini mazhab Syafi'i. Turun ke Thailand Syafi'i. Itu semua mazhab Syafi'i. Sampai ke Burma tu pun juga Syafi'i. Mereka semua Syafi'i, tuan-tuan dan puan-puan. Sampai ke India Selatan, India Malabar tu semua Syafi'i. Kerala itu Syafi'i. Ijma'an, secara ijma'. Tiada seorang pun yang bermazhab lain daripada mazhab Syafi'i. Ini betul. Yahrumu kharqul ijma', diharamkan menyalahi ijma', tuan-tuan. Beliau berpesan kita jangan langgar ijma'. Bukan nak kata tak boleh kita ni ta'assub mazhab Syafi'i, bukan ta'assub. Yalah, kita mazhab Syafi'i. Kalau nak berpindah mazhab kerana sempit tu, kita tunggulah mufti kata apa. Ini bolehlah kita intiqal mazhab. Setelah dinilai apa? Iaitu okey, boleh ke tak boleh, terjadi talfiq ke tak talfiq, dalam keadaan terdesak ke tak terdesak, atau masuk dalam tatabur rukhas ke tak tatabur rukhas. Apa tu ustaz tak pernah dengar pun. Itu yang saya kata. Bukan untuk orang awam, ni pembahasan dia lah, pembahasan usul ni. Jadi kita tak keluar, kita semua mazhab Syafi'i. Jangan tiba-tiba baru duduk je dekat tempat dekat negara Arab sebulan, 2 bulan, 2 tahun, 3 tahun, balik dah kata dah, tak ada kunut-kunut ni subuh. Kalau betul ada kunut waktu subuh, kenapa imam-imam dekat Masjidil Haram tak baca kunut? Dia kata macam tu pula. Tak betul lah. Mazhab Syafi'i baca. Kalau imam dia mazhab Syafi'i, dia akan baca kunut. Ambil mereka itu hukum-hukum fikih Syafi'i daripada kitab Tuhfah dan Nihayah. Jadi apa? Mereka mengambil hukum dari Tuhfah dan Nihayah, tuan-tuan. Hingga kitab Al-Um, sampailah kitab Al-Um Imam Asy-Syafi'i. Bayangkan, tahun 70-an di masjid-masjid kampung tu masih mengaji kitab Al-Um, tuan-tuan. Kita ni dah tak nak buka Al-Um pun. Bukannya apa, ada yang kata itulah kita ni bukan mazhab Syafi'i, Al-Um pun tak ngaji. Bukan dah kita tak bermazhab Syafi'i sebab tak ngaji Al-Um, cuma dah tak jumpa siapa nak ngaji Al-Um, nak baca Al-Um tu je. Kalau hari ni kita buka kitab Al-Um kat masjid negeri ni, saya rasa kosong dah, tak ada makmum dah ni. Lama sangat, 6 jilid nak khatam bila ustaz? Saya mula masuk belajar kat masjid ni umur 20 tahun. Sekarang saya dah pencen tak khatam-khatam. Ini yang nyatanya. Betul. Lalu dia kata Al-Um, dan mukhtasarnya dan terjemahannya kepada bahasa Melayu seperti Sabilul Muhtadin. Ada kitab Sabilul Muhtadin. Bughiyatul Tulab dan Matla'ul Badrain dan lain-lainnya. Ini kitab-kitab yang kita kenal lah. Alhamdulillah, Selangor dah cetak dah Matla'ul Badrain, yang Rumi. Itu dah boleh mengaji dah kat masjid ni. Kena buka pengajian tersebut Matla'ul Badrain sampai khatam, bukan ikut sekali 2 kali je. Lalu Usuluddin atas perjalanan Abil Hasan Al-Asy'ari, tuan-tuan. Pegang pada atas jalan Abil Hasan Al-Asy'ari. Diambilkan daripada syuruh dan hawashi Ummil Barahin. Jadi diambilkan daripada syuruh dan hawashi Ummil Barahin. Jadi apa? Beliau dah sebut dah Ummul Barahin. Dan Jauharah dan sebagainya daripada kitab-kitab Melayu. Yang diambil daripada kitab-kitab Melayu. Jadi apa? Kitab akidah kita ni ikut Abul Hasan Asy'ari, tapi nafas dia ikut Ummul Barahin dan Jauharah. Tu tauhid. Kerana mazhab Asy'ari sangat besar, tuan-tuan. Lalu ilmu tasawuf atas perjalanan Imam Al-Ghazali. Kita kan dakwa kita Imam Al-Ghazali. Ini tadi Imam Al-Ghazali. Diambilkan daripada Minhajul Abidin. Diambil dari kitab apa? Minhajul Abidin Imam Al-Ghazali. Dia ada karang Minhajul Abidin disyarahkan oleh Ihsan Jampes Kediri. Nama dia Sirajut Talibin fi Syarhi Minhajul Abidin. Saya ngaji kitab tu.
Ihya Ulumuddin. Kita sekarang nak cari masjid baca Ihya dah tak jumpa dah tuan-tuan. Kat universiti baca Ihya tak khatam-khatam. Bertahun-tahun tak khatam-khatam. Kalau kami di pondok dulu di Indonesia 2 tahun sekali wajib khatam. 2 tahun sekali khatam. Dan terjemahnya kepada Melayu seperti kitab Siyarus Salikin atau Sairus Salikin. Itu ada kat kedai-kedai. Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Jangan pula nanti tiba-tiba dia kata ni kitab susah-susah tak boleh baca. Syekh Abdul Samad Al-Falimbani tu alim kabir, musnid. Seorang musnid alam Melayu yang terkenal. Anak perempuan dia pun musnid. Riwayat sampai kepada Syekh Yasin Padang. Syekh Abdul Samad Al-Falimbani sufi besar. Kitab Siyarus Salikin tu adalah terjemahan kepada Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Dan selain itu beliau juga seorang mujahid, berjuang untuk kemerdekaan. Boleh pula hari ini ada yang tuduh golongan-golongan yang tasawuf ini tak suka berjihad. Mana ada? Syekh Abdul Samad Falimbani itu meninggal jihad fisabilillah di Patani sana. Meninggal jihad fisabilillah di Patani sana tuan-tuan. Dia orang Al-Falimbani Palembang, belajar besar kat Mekah ngaji, balik untuk berjihad, karang 2 kitab tentang pentingnya jihad. Waktu itulah. Sekarang dah tak perlu berjihad, kita dah merdeka. Nak jihad apa lagi? Kita dah negara Islam dah, alhamdulillah. Islam bebas untuk beramal. Kalau waktu itu semuanya tak boleh. Ini contoh dia. So alhamdulillah, ini contoh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Maka apa tuan-tuan dan puan-puan, dari sini jelaslah bahawa ahli sunnah wal jamaah merupakan pegangan ahli sunnah yang ada di alam Melayu. Bagaimana bukti sejarah? Bukti sejarah adalah dengan mengkaji sanad dia tuan-tuan. Jadi kita melihat pada yang pertama, muassis ahli sunnah wal jamaah. Memang ahli sunnah wal jamaah dah ada zaman Rasul. Akan tapi yang menjadikan dia berupa madhab adalah Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari, meninggal tahun 324. Beliau memiliki murid bernama Syekh Abdul Hasan Al-Bahili, seorang muhaddis terkenal. Al-Bahili ini meninggal tahun 370. Al-Bahili ini memiliki murid nama dia Al-Ustaz Abu Ishaq Al-Isfaraini yang terkenal. Ustaz Abu Ishaq Al-Isfaraini. Jadi ini murid dia. Abu Ishaq Al-Isfaraini ini satu geng atau sezaman dengan Imam Abu Bakar Al-Baqilani, Ibnu Fura dan lain-lain. Terkenallah golongan mutakallimin. Dia memiliki murid iaitu Al-Ustaz Abu Qasim Al-Isfaraini. Abu Qasim Al-Isfaraini. Abu Qasim Al-Isfaraini ini memiliki murid iaitu Imamul Haramain Abul Ma'ali Al-Juwaini. Imam Haramain Al-Juwaini ini siapa? Guru kepada Imam Al-Ghazali tuan-tuan. Dia ni yang mengarang kitab Nihayatul Matlab. Besar ni, 120 ni, besar. Kitab akidah dia ada macam-macam, besar, kecil, kecil sangat, semua ada. Lengkap, alim. Dia yang karang kitab Waraqat Usul Fiqh. Lepas tu boleh pula hari ini nak curi, kata Waraqat ni dicuri oleh golongan mutakallimin ni, golongan sesat ni, ahli bid'ah. Dia nak kata Syekh Imamul Haramain ni ahli bid'ah. Sudah-sudahlah. Imamul Haramain ini ulama besar mazhab Syafi'i dan Asy'ariyah. Ulama semua tidak pernah menjarhu, memburukkan dia. Dia alim kabir yang diiktimadkan ilmu dia. Berani pula tuduh kononnya ilmu usul fiqh dan fiqh ni dicuri oleh golongan, oleh Imamul Haramain atau yang seangkatan dengannya. Nauzubillah min zalik. Kita mana kita punya hormat dengan ulama. Ini Imamul Haramain Al-Juwaini. Dia memiliki murid Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali ni tak payah cakap lah, kat Malaysia ni Al-Ghazali ni mu'tamad dalam akidah, dalam fiqh dan tasawuf dia, tiga-tiga. Akidah Asy'ariyah, fiqh dia dari kitab paling besar Al-Basit sampai Al-Wajiz, Khulasah. Tasawuf dia Ihya Ulumuddin dan banyak kitab-kitab lain tuan-tuan dan puan-puan. Lalu dia ada kawan juga ataupun murid kepada Imam Haramain bernama Al-Ansari, Abul Qasim Al-Ansari, yang mengarang kitab Al-Ghunniyah.
Dia memiliki murid nama dia Al-Khatib Diyauddin Amr bin Husain Ar-Razi. Bapa kepada Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dia memiliki anak bernama Imam Fakhruddin Ar-Razi yang dikenal dengan Ibnul Khatib. Fakhruddin Ar-Razi. Fakhruddin Ar-Razi ini Saiful Mutakallimin, pedang golongan mutakallimin yang dengan pedangnya menghunuskan dan habislah musuh-musuh ahli sunnah wal jamaah tu, kalah dengan hujah dia. Bukan pedang betul lah, pedang metafora, iaitu pedang hujah. Fakhruddin Ar-Razi, Masya Allah, faqih dalam semua jenis ilmu, tuan-tuan. Dia memiliki murid Al-Khasru Syahi atau Khasrau Syahi, meninggal tahun 652. Memiliki murid Al-Qadi Abul Qasim Ibnu Zaitun dari Tunis. Memiliki murid Al-Qadi Muhammad bin Abdussalam Al-Hawari dan juga Imam Ibnul Khabbab atau Hubbab, meninggal tahun 749. Kedua-duanya memiliki murid, iaitu seorang mufti Tunis yang bernama Al-Imam Ibnu Arrafah Al-Warghammi. Ibnu Arrafah Al-Warghammi, saya dah solat di masjid beliau di Tunis. Dia ada masjid lama. Saya dah solat di masjid tersebut. Di depan masjid beliau itu seberang jalan adalah University Az-Zaitunah yang barulah. Kalau masjid Zaitunah yang lama, universiti yang lama tu ada kat bandar lama, kat dalam bandar. Tu saya dah pergi, Masya Allah. Jadi Tunis ini balad ilmu sebenarnya, balad aulia, balad ulama. Tapi kerana pemerintahan sekular yang memaksa Islam itu tidak boleh hidup, maka dia nampak macam sekular. Dan akhirnya sekarang alhamdulillah dah mula sedikit-sedikit kembali kepada Islam. Ini. Lalu dia memiliki murid, banyak sekali murid, Ibnul Aqab dan Al-Burzuli, Al-Ubbi, yang mana mereka memiliki murid As-Sa'alabi dan Qalsadi, meninggal tahun 875. Dan mereka punya murid yang bernama Muhammad bin Yusuf As-Sanusi, yang mengarang kitab Ummul Barahin yang terkenal. Imam Sanusi ini, tuan-tuan, memiliki murid yang bernama Al-Kafif Al-Manu'i At-Tilimsani, memiliki murid Ibnu Jalal At-Tilimsani, turun dan memiliki murid Ahmad Al-Maqari At-Tilimsani, dan diturunkan kepada turun kepada Al-Khatib Muhammad bin Ali Al-Dimashqi, dan nanti memiliki murid iaitu Abdullah bin Salim Al-Basri Al-Makki, dan akhirnya memiliki murid iaitu Abdullah Al-Azhari At-Tunisi, dan akhirnya kepada yang bernama iaitu Syekh Hasanuddin bin Ja'far Al-Falimbani, iaitu dah ulama Melayu. Pada abad ke-12 Hijriah, pernah hidup tahun 1152. Yang mana Al-Falimbani ini memiliki murid Aqib Al-Falimbani 1265, memiliki murid iaitu Syekh Abdul Somad Al-Falimbani yang terkenal 1206 Hijriah. Nampak tu? Dari beliaulah turun kepada siapa? Iaitu Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi yang terkenal, iaitu ulama dari Banten, yang mana beliau mengarang kitab 44 kitab bahasa Arab yang ditemukan, yang tidak ditemukan lagi 22, total 66 berbahasa Arab. Ada yang berjilid besar seperti Tafsir Marahul Labib. Jadi ada kawan-kawan saya memang mengkaji Hamka habis-habis. Saya kata, kita duk kaji Hamka tulis dalam bahasa Melayu. Cuba baca Syekh Nawawi Al-Jawi, dia karang 2 jilid tebal tafsir dalam bahasa Arab Fusha. Kenapa kita tak nak kaji? Jarang ada orang kaji. Kawan-kawan saya Indonesia banyaklah mengkaji di negara Arab, di Al-Azhar, di Qarawiyyin, di Darul Hadis. Ditulis kitab-kitab syarah kepada ataukah syarah kajian terhadap tafsir Syekh Nawawi Al-Jawi. Tapi kalau nak kaji Hamka ni, dia dah tulis bahasa Melayu. Dia tulis bahasa Melayu senang. Cuba kita kaji yang belum dikaji orang ni. Kitab Syekh Nawawi Al-Jawi ni banyak lagi yang belum dikaji. Banyak sangat kitab-kitab dia yang belum dikaji. 44 kitab, tuan-tuan. Ini. Lalu dia memiliki murid iaitu Syekh Zainuddin bin Badawi As-Sumbawi yang mengarang kitab Sirajul Huda,
Lalu ada murid iaitu Imam Dumairi Cakrajaya, dan memiliki murid iaitu Kiai Mansur Al-Jakartawi, dan akhirnya Syekh Yasin Al-Fadani. Syekh Yasin Fadani kepada kiai saya dan kiai saya kepada saya. Itu sanad ilmu Ahli Sunnah wal Jamaah yang ada di alam Melayu. Apakah bukti alam Melayu ini Ahli Sunnah wal Jamaah dari awal? Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tahu bahawa Ahli Sunnah wal Jamaah adalah datang seiring dengan datangnya Islam ke alam Melayu. Buktinya apa? Kalau teori yang mengatakan Islam masuk abad ketiga Hijriah, maka ketika itu majoriti Ahli Sunnah wal Jamaah di kalangan tabi'in yang membawa Islam. Dan kalau yang kata yang pasti Ustaz abad ke-6 atau ke-7 Hijriah, kerana pada waktu itu zaman Perlak, zaman Kesultanan Perlak, abad ke-4, ke-5, ke-6 Hijriah, maka juga Ahli Sunnah wal Jamaah. Adapun yang kata dia adalah Syiah, itu tak betul. Kenapa tak betul? Alasan mereka dia adalah Syiah kerana ada bubur Asyura. Bubur Asyura bukan tanda dia itu Syiah, kerana diamalkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah sendiri. Ada yang kata kerana ada tarian saman. Tarian saman juga bukan dalil yang itu adalah Syiah, juga termasuk Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan yang pasti zaman Ibn Battutah, jelas-jelas Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti yang disebut oleh Syekh, iaitu Imam Ibn Battutah di dalam kitab Rihlah Ibn Battutah, yang boleh tuan-tuan dan puan-puan baca semuanya. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, saya menutup pengajian saya pada malam hari ini. Intinya kita akan berpegang pada apa yang telah disepakati oleh iaitu AJK Fatwa dalam Multaqa AJK Fatwa seluruh Malaysia, bahawa kita setia dan pegang teguh dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengikut neraca Imam Abul Hasan Al-Asy'ari atau dipanggil dengan Asy'ariyah, juga Abu Mansur Al-Maturidi yang dipanggil dengan Maturidiyah. Segala salah silap saya mohon maaf. InsyaAllah kita doa kepada Allah SWT supaya negeri ini ditetapkan dengan Ahli Sunnah wal Jamaah, dan juga kita semua juga istiqamah dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Aku lu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Ibrahim ini ketika datang saja tetamu yang berupa malaikat itu, apa yang Nabi Ibrahim buat? Cepat-cepat Nabi Ibrahim pergi ambil juadah makanan tu untuk nak dihidang pada tetamu. Ada setengah tuan rumah bersembang dekat sejam, tak faham-faham.